Dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, apa khabar saudara dan saudari semua? Hari ini merupakan hari ke-7 setelah kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di 7 buah negeri, PKP bersyarat di 5 buah negeri lain dan PKP pemulihan selebihnya. Sejak pelaksanaan PKP tersebut, statistik harian kes positif COVID-19 masih tinggi. Walaupun jumlah kes sembuh juga turut tinggi, lebih daripada 75% daripada keseluruhan kes. Alhamdulillah. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan atas pengorbanan yang anda curahkan. Memandangkan kedudukan wabak di negara kita masih membimbangkan, saya berharap kita dapat terus istiqamah dalam kawalan kendiri dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Sememangnya dengan pelaksanaan PKP, aktiviti ekonomi harian akan terjejas, terutama sekali perniagaan dan perusahaan kecil tempatan. Namun berbeza dengan pelaksanaan PKP yang terdahulu, pada kali ini kita membenarkan lebih banyak aktiviti ekonomi untuk terus beroperasi, khususnya di 5 sektor ekonomi perlu, iaitu penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Menekan 4 pakej ransangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit atau lebih 20% daripada KDNK negara bagi membantu rakyat dan perniagaan dan juga melindungi ekonomi kita. Pakej-pakej ransangan ekonomi ini telah melibatkan 55 bilion ringgit suntikan fiskal oleh kerajaan. Alhamdulillah, melalui pemantauan oleh agensi laksana di bawah Kementerian Keuangan, saya telah dimaklumkan bahawa usaha pelaksanaan oleh 53 kementerian dan agensi-agensi kerajaan telah memastikan lebih 20 juta rakyat dan 2.4 juta perniagaan menerima manfaat langsung daripada pakej-pakej ransangan ekonomi ini. Turut menyokong usaha pemulihan ekonomi adalah Belanjawan 2021 yang diumumkan pada 6 November yang lepas. Belanjawan ini menyediakan peruntukan terbesar dalam sejarah negara, iaitu sebanyak 322.5 bilion ringgit. Setiap minggu saya menegaskan kepada rakan-rakan Menteri Kabinet supaya segala inisiatif ini mestilah dilaksanakan dengan segera. Tiada masa untuk bertangguh. Manfaat ini perlu disalurkan kepada kumpulan sasar dengan kadar segera. Kerajaan telah berkali-kali membuktikan bahawa kita tidak akan berkompromi di dalam memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi kita. Maka sukacitalah saya ingin umumkan pada hari ini sebuah lagi pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau secara ringkasnya PERMAI, PERMAI, PERMAI
yang bernilai sebanyak 15 bilion ringgit. Secara amnya, pakej bantuan permai ini menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Sebanyak 22 inisiatif akan dilaksanakan di bawah permai yang berteraskan kepada 3 matlamat utama, iaitu pertama, memerangi wabak COVID-19, kedua, memelihara kebajikan rakyat, dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Di bawah matlamat pertama untuk memerangi wabak COVID-19, kerajaan telah menyediakan dana tambahan sebanyak 1 bilion ringgit, merangkumi hampir 800 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Sukacita saya mengumumkan bahawa perancangan program vaksinasi kita adalah on track. Kerajaan telah menandatangani 3 perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin dan dijangka menerima bekalan vaksin yang pertama pada penghujung bulan Februari nanti. Melalui Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang telah ditubuhkan, kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak 3 bilion ringgit telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini. Bagi penetapan mereka yang akan menerima vaksin ini kelak, dalam sedikit masa lagi, garis panduan dan kaedah penentuan bagi individu yang perlu mengambil vaksin ini akan dihebahkan. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhannya selama 12 bulan. Ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan dapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022. Saya juga ingin berkongsi bahawa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan, menentukan kemaslahatan komuniti bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19, seramai 8,000 petugas kesihatan tambahan untuk Kementerian Kesihatan telah diluluskan pada tahun lepas. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan akan menambah lebih daripada 3,500 anggota kesihatan yang mula bertugas pada hujung bulan ini dengan peruntukan tambahan 150 juta ringgit. Ini terdiri daripada penolong pegawai perubatan, paramedik, juruteknologi, makmal dan jururawat. Saya memberikan jaminan sekiranya terdapat keperluan akan datang dan bagi menggerakkan program imunisasi kelak, kerajaan bersedia untuk menambah pengambilan baru. Seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, pemberian one-off sebanyak RM500 pada semua petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM300 kepada petugas Barisan Hadapan yang lain akan mula dibayar dalam suku tahun pertama tahun ini. Manakala bayaran bulanan sedia ada yang diterima sebanyak
RM600 oleh petugas Barisan Hadapan Kesihatan dan RM200 oleh petugas Barisan Hadapan yang lain akan tetap diteruskan sehingga wabak COVID-19 ini berakhir. Untuk meneruskan semangat kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam memerangi wabak COVID-19, hospital swasta telah bersetuju untuk menerima dan merawat kedua-dua pesakit COVID-19 dan juga bukan COVID-19 bagi meringankan tekanan pada sistem kesihatan awam. Kerajaan akan memperuntukkan RM100 juta bagi tujuan ini. Saya juga memahami kerisauan rakyat mengenai jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing, terutamanya mereka yang bekerja di tapak pembinaan dan kilang. Dengan itu, SOP bagi pembinaan bangunan semasa PKP mensyaratkan syarikat menyediakan penginapan lengkap dan menghadkan pekerjanya ke tapak pembinaan. Selaras itu, majikan disarankan untuk memperketatkan amalan SOP, menambah baik penginapan dan kawalan pergerakan pekerja asing serta meningkatkan saringan bagi menyokong usaha membendung penularan COVID-19. Selain itu, Perkeso juga turut terlibat dalam pelaksanaan program ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berdaftar. Kos saringan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perkeso di zon-zon merah bagi mengenal pasti kluster COVID-19 di tempat kerja. Dari 1 Disember 2020 hingga 17 Januari 2021, bilangan pekerja asing yang telah menjalani ujian saringan adalah seramai 160,982 orang. Seterusnya, untuk menyokong lebih banyak individu membuat ujian saringan pengesanan COVID-19 secara bersendirian, skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh yang telah dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000 seperti diumumkan pada Belanjawan 2021 kini diperluaskan untuk meliputi bayaran ujian pengesanan COVID-19. Matlamat kedua pakej bantuan permai ialah meneruskan usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat berikutan pelaksanaan PKP, terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Di bawah pakej Kita Prihatin yang diperkenalkan tahun lepas, bayaran fasa terakhir Bantuan Prihatin Nasional atau BPN 2.0 akan dipercepatkan, iaitu mulai 21 hari bulan Januari. Sejumlah 11.1 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM2.38 bilion. Bagi Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR pula, bayaran fasa pertama akan melibatkan lebih daripada 8 juta penerima. Golongan isi rumah berdapatan sehingga RM5,000 sebulan akan menerima RM300 dan bagi kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 sebulan pula, mereka akan menerima RM150. Di bawah Belanjawan 2021, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan kebajikan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berkuat kuasa mulai bulan Januari 2021. Bantuan kebajikan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion dan akan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. JKM juga akan segera melaksanakan program bakul makanan
yang merangkumi barang makanan keperluan bernilai RM100 bagi setiap isi rumah yang layak dengan jumlah peruntukan sebanyak RM50 juta. Selain itu, bagi memastikan kebajikan kumpulan rentan terus terpelihara, kerajaan akan memperuntukkan RM25 juta di bawah program GLC Disaster Relief Network sebagai geran padanan bersama syarikat berkaitan kerajaan bagi inisiatif sosial. Ini termasuklah pemberian bantuan komuniti, termasuk masyarakat warga emas, gelandangan, OKU dan mangsa banjir. Sebagai tanda penghargaan pada usaha murni rakyat yang ingin bersama-sama menyalurkan sumbangan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif dalam bentuk potongan cukai kepada penderma yang menyumbang wang tunai ataupun barangan serta membantu rakyat yang terkesan dengan wabak tersebut.